Indah ini mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, uhayyikum bi tahiyatil Islam ala wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan demikiannya kita telah pun menunaikan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita telah pun selesai dalam beberapa minit yang terawal untuk kita adakan sedikit gimmick bantuan daripada Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama, beras kepada setiap yang hadir. Dan insya-Allah untuk tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selepas daripada solat Isyak nanti pihak pengurusi akan memberikan bantuan beras ini kepada mereka yang selayaknya. Kalau lebih tu kan nak bagi kat semua tuan pengurusi, bagi kepada semua yang hadir, insya-Allah. Tuan-tuan tengok tara mana berah ada lah, orang kata. Malam ni bukan saja lelaki beli berah, perempuan pun boleh beli berah, boleh ambil berah juga, insya-Allah. Ala kulli hal, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita bertandang di Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama, iaitulah dalam rangka untuk kita berforum perdana hal ehwal Islam, iaitulah yang bertajuk di ambang Ramadan, insya-Allah. Dan telah pun kita tampilkan ketiga-tiga panel, di mana yang berada di sebelah kiri saya, di sebelah kiri saya ini, iaitulah yang pertama panelnya Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif MAIP, CEO MAIP. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, anak jati daripada Padang Melangi. Padang Melangi lah situ, bukan Kampung Paya lah. Baik, lebih kurang lah. Dan yang berada di sebelah kiri kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazim, panel kita yang kedua, iaitulah Ustaz Nabil bin Ahmad, iaitulah penolong pengarah kanan JAKIM. Ataupun kalau dia tuan-tuan tengok dalam kita punya banner tu, dia tulis Celebrity TV. Dia saja sekih tu dia seorang tak buka dia punya mask lagi, sekali dia buka lagi tuan-tuan terkejut. Ustaz yang untuk makluman tuan-tuan juga, iaitulah yang berbahagia Ustaz merupakan anak saudara kepada Datuk Dr. Harundin, Datuk Dr. Hasan Din dan sebagainya, adik-beradik lah. Dan begitulah juga ahli panel kita yang ketiga yang berada di hujung sebelah sana, di hujung sebelah kiri saya, iaitulah yang berbahagia Datuk Ustaz Hashim bin Jasin, yang mana tuan-tuan dan puan-puan lebih mengenali beliau. Dan untuk maklumat tuan-tuan juga, Ustaz merupakan, Datuk juga merupakan mantan pegawai agama di Felda. Jadi jawatan-jawatan yang lain saya nak terang tu habis ketah, habis WhatsApp yang ada pada Datuk, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada sesi forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sudah pun tidak sabar untuk mendengar kupasan-kupasan yang menarik daripada panel-panel kita. Saya teruskan kepada soalan yang pertama untuk yang berbahagia panel kita yang pertama, Ustaz Muhammad Nazim, iaitulah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ayat 183 ni iaitulah ayat pasal puasa, Ustaz. Ayat berkaitan dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua tuan-tuan dan puan-puan, mai je bulan Ramadan, mai je bulan puasa, di ambang Ramadan. Ayat ni orang kata kerap kali kita duk dengar, ataupun orang paling kata duk tidak bercambak dengan ayat ni, kan? Jadi Ustaz, saya nak minta lah yang berbahagia Ustaz untuk memberikan sedikit penerangan huraian maksud dan juga tafsir ayat ini. Juga mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada sesi tadabbur daripada ayat ini, Ustaz. Dipersilakan dengan segala hormatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syafi selaku moderator kita. Dia perkenal kita ke semua, dia tak perkenal. Dia ni pegawai daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, yang kita muliakan, yang berbahagia Tuan Guru Datuk Hashim Jasin, tokoh kita yang kita sanjungi, kita hormati dan kita sayangi beliau, insya-Allah nafa'ana bil ummah, dan kita doakan supaya dikurniakan dengan kekuatan dan kesihatan kepada yang bahagia Datuk. Yang berbahagia sahabat saya Al-Fadhil
Ustaz Nabil bin Ahmad. Tadi Ustaz Syafi mungkin tak ada anak abang. Ustaz Syafi kami ni sekampung juga. Sekampung. Jadi kroni sikitlah pada pada malam ini. Selaku panel gandingan, tuan pengurusi, tuan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para ilmuwan, para alim ulama yang saya sanjungi, saya kasihi, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana kita dikurniakan dengan kesempatan pada malam ini kita bertemu untuk forum di ambang Ramadan. Ada orang minta buka mas ni tapi rasa malu sikit. Jadi tak bukalah pasal saya tak apa nak ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat 183 dalam suratul Baqarah kita selalu dengar dan selalu kita dengar tadabbur mengenainya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah menyebutkan tentang satu kefarduan yang dengan ayat itu maka difardukan kepada kita dengan satu ibadah, iaitu ibadah puasa. Allah sebut dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat 183 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibn Kathir, ayat ini mukhataban lil mu'minin. Ayat ini mukhatabnya ditujukan kepada orang yang beriman. Kenapa? Kerana nak bagi tahu kepada kita tentang betapa penting untuk orang-orang yang beriman mengambil peringatan bahawasanya tujuan ayat ini dan sebenarnya seluruh ayat Al-Quran kebanyakannya, walaupun ada sebahagian ayat Al-Quran ditujukan kepada orang kafir, betul tak? Memang ada sebahagian daripada ayat Al-Quran ditujukan kepada orang kafir, sebahagian ditujukan kepada orang musyrik, sebahagian ditujukan kepada mujrimin, kepada orang yang melakukan dosa, sebahagian ditujukan kepada ahli maksiat. Tapi sebahagian besar daripada ayat-ayat Al-Quran itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan daripada sebilangan ayat-ayat Al-Quran yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman, ada sebahagian ayat yang Allah panggil dulu kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mukhataban lil mu'minin, sebagai satu khitab, sebagai satu tuju. Allah nak tujukan. Kalau orang hantar post tu dia tulis kepada. Lo ni dulu kita lama dah tak dengar orang hantar post ni, tapi lo popular balik, kerja postman tu popular balik. Tuan-tuan tanya dekat anak-anak ni, silap-silap bulan mereka mau jadi postman, posto. Dulu duk lama dah dulu sebab duk hantar WhatsApp, hantar message guna secara dalam talian ni. Tapi lo naik balik pasal apa? Pasal nak hantar barang. Lo ni selang sehari barang sampai. Tambah Haji apa ni Cik Syukri kita ni pasal setiap hari 2 kali kot. Selalu orang beli barang. Okey tuan-tuan sekalian, Allah tujukan ayat ini kepada orang-orang yang beriman, yang Allah kata kutiba alaikumus siyam, telah difardukan, telah ditetapkan kepada kamu dengan ibadah puasa, ibadah siyam. Puasa ni tuan-tuan satu ibadah lama yang tak ada persengketaan dan tak ada soal jawab oleh orang-orang yang beriman ketika itu. Orang Arab masa mula turun ayat ini, bila Allah kata kutiba alaikumus siyam, Nabi habaq dekat depa telah difardukan kepada kamu dengan ibadat puasa, siyam. Dalam bahasa Arab dipanggil siyam, sama yasumu siyaman, puasa. Ataupun bolehlah kita sumt, iaitu imsak, tahan. Puasa ni maksudnya tahan. Imsak anil mufattarati siyam, menahan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, iaitu minal akli wasyarab, daripada makan dan minum, dan juga wal waqa', dan benda-benda yang melibatkan dengan wati', dengan persetubuhan. Tuan-tuan sekalian, bila turun ayat ini,
orang tak tanya banyak kepada Nabi. Orang tak tanya banyak sebab ianya merupakan ibadah lama yang diketahui oleh masyarakat ketika itu. Bila Allah perintahkan puasa, depa tak tanya puasa ni macam mana, min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Tak tanya mula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, kalau jadi tengah-tengah tu nak buat macam mana, apa nak buat. Tak tanya sebab ianya merupakan ibadah yang maklum ketika itu. Depa tanya tak depa? Depa tanya sikit ya dekat Nabi. Kita kalau disuruh puasa, hari ni puasa apa tu? Hari ni puasa ni, puasa apa tu? Baru ni Datuk, kami pergi turun di Kuala Perlis, sembang dengan orang Kuala Perlis. Orang Kuala Perlis kalau dengar ni dia syok. Sebab kami turun di Kuala Perlis ni Datuk, pergi jumpalah masa tu yang berhormat menteri di Jabatan Perdana Menteri ada mai sama. Tanya orang Kelik, makan dah hari ni? Mana boleh makan, hari ni puasa. Dia puasa pada Syaban. Hebat. Seolah-olah macam tu. Tak soal banyak, puasa, orang suruh puasa. Tapi tak semua orang macam tu. Kalau orang suruh buat satu amalan, kita pasal apa nak kena buat pula. Sahabat Nabi bila turun ayat ini dalam satu hadis, ditanyakan oleh seorang kepada baginda Nabi, katanya akhbirni. Dia tanya kepada Rasulullah, dia kata, khabarkan kepadaku wahai Rasulullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Talha bin Ubaidillah, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu. Dia kata, wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku dengan apa yang Allah fardukan alayya minas siyam, ke atasku daripada ibadah puasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan, puasa bulan Ramadan saja. Soalan pertama dia tanya, Allah suruh kami puasa apa? Nabi jawab, puasa Ramadan. Soalan kedua, faqala hal alayya ghairahu. Wahai Rasulullah, ada nak puasa lain, ada wajib puasa lain ke? Soalan tu hebat. Soalan dia bertanya dekat Nabi ni, ada puasa lain tak Rasulullah? Kita kalau tanya mungkinlah setengah bulan boleh tak? Kalau kita boleh tanya Rasulullah, kita mungkin tanya Rasulullah, setengah bulan boleh? 3 hari cukup kot. Kita nak minta diskaun. Lah ni zaman-zaman diskaun, kan? Kita nak minta berkurang. Tapi sahabat Nabi dia tanya, am alayya ghairahu? Soalan dia, ada nak kena wajib yang lain kah? Ini soalan mereka. Tuan-tuan sekalian, sebab itu sesuai bila Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu dengan ibadah puasa seperti mana yang diperintahkan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebab soalan yang mereka tanya itu juga menunjukkan mereka bertakwa. Jadi ibadah puasa ni, dia nak latih kita nak jadi orang yang bertakwa. Dan kita kena doa banyak-banyak dengan kita berada pada bulan Ramadan yang dalam 2 minggu saja lagi lebih kurang. Harapan kita dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazim di atas penerangan berkaitan dengan apa yang kita boleh dapat daripada tadabbur ayat yang ke-183 daripada surah Al-Baqarah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang disebutkan tadi, ayat ini adalah ditujukan khitabnya kepada orang yang beriman. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ada ramai dalam masjid ni yang berkopiah, berjubah, berkain plekat, berbaju cantik serba hari ini, iaitulah kita semua mudah-mudahan tergolong dalam kalangan orang yang beriman, dan kita senantiasa beriman dan kita senantiasa memperbaiki kita punya amalan puasa kita tahun demi tahun, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar penonton yang dimuliakan, saya nak langkau 2 ayat. Tadi ayat 183, ayat yang ke-185 iaitulah juga daripada surah yang sama, surah Al-Baqarah, ayat yang menceritakan berkaitan dengan juga bulan Ramadan, dan juga iaitulah apa yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas, dan seterusnya. Kita minta Ustaz untuk nak terangkan kepada kita, iaitulah daripada ayat ini menunjukkan Ustaz betapa dekatnya Al-Quran itu sendiri dengan bulan Ramadan. Hatta dalam bulan Ramadan ni kadang-kadang orang sebut juga Syahrul Quran. Jadi Ustaz nak minta Ustaz kongsikan
tentang kelebihan dan cara terbaik untuk kita nak baca Al-Quran pada bulan puasa ni. Dan kalau ada kesempatan masa, Ustaz boleh sebut sikit lah apakah lagi amalan-amalan baik yang boleh kita buat dalam bulan ni. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Fadil Ustaz selaku pengacara majlis kita pada malam yang berbahagia ini, yang saya segani, yang berbahagia Ustaz Nazim, CEO Majlis Agama Islam Perlis, juga yang saya hormati lagi saya segani Fadilatul Ustaz Hashim, Datuk Hashim yang bersama dengan kita pada malam ini. Seterusnya Tuan Nazir, Tuan-tuan Imam, pegawai kanan, para asatizah, tuan-tuan guru, ibu ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Dengan izinnya juga malam ini Allah pertemukan kita. Terima kasih pada pihak Masjid Al-Ghufran, Jabatan Agama Islam Perlis dan Majlis Agama Islam Perlis yang menerbangkan saya pulang daripada zon PKPB. Lama nak balik kampung. Dek kena dengan Ramadan ni, nampak tuan-tuan, keberkatan tu dapat sikit. Saya kesian juga duk tengok orang belakang duk klipok tengok siapa cakap ni. Saya minta izin buka mas no. Bukan senang balik mai Perlis kan. Bukan apa, seronok sikit, suara jelas sikit. Suara jelas sikit, tidak ni dia tersangkut-sangkut. Kalau masuk TV dia kena pakai face shield. Hok tutup terus tu kan. Red zone. Green zone. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang elok no. Kita doakan semua kita elok-elok belaka. Sungguh tuan-tuan, puan-puan, makcik, pakcik semua. Saya duduk di wilayah Selangor dengan Pani Putrajaya. Memang orang luar memang tak puas hati dengan orang Perlis. Bebas daripada Covid dia kata. Zon hijau. Tapi makhluk tu ada di mana-mana. Kita kena sentiasa berawas dan berhati-hati. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita tak nak cerita bab Covid sebab makhluk tu ada. Cuma kita nak ambil satu lagi yang Allah cipta, ruang dan peluang yang datang sekali-sekala. Bagaimana kita nak manfaatkan ruang dan waktu itu? Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kita tahu bahawa Ramadan memang ada kaitnya dengan Quran sana. Jadi sudah pasti di sana hati kita ni bagaikan tertawan kerana dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sedang dalam masa yang sama, Al-Quran sentiasa bersama dengan kita di mana-mana pun kita berada. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai buka bicara, kita lihat hari ini bahawa Quran ini suatu aset yang Allah kurniakan kepada kita sebagai satu penyambung untuk kita menambah baik kebaikan dalam dunia ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedar atau tidak tentang kemuliaan Quran? Quran mulianya berada di satu tempat khazanah Allah, di Luh Mahfuz, tempat khazanah segala simpanan pengetahuan Allah di sana. Dalam kiraan jutaan tahun yang manusia tak tahu bagaimana Allah telah menyimpulkan perjalanan kehidupan segala jenis makhluk yang ada di muka bumi ini maupun di malapetaka luar, di cakrawala luar, untuk memastikan bahawa kehidupan ini hidup aman dan bahagia. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya katakan Quran itu penuh dengan kemuliaan? Quran itu turun bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih mulia berbanding bulan-bulan lain. Bulan itu turun, Quran itu diturunkan oleh satu malaikat yang menjalankan tugas untuk menyampaikan wahyu Allah. Terus dia mendapat satu gelaran Ruhul Qudus.
lihat kemuliaan Quran. Quran diturunkan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada kita, maka kedudukan Nabi terangkat sebagai Habibullah. Tuan-tuan, beruntung kalau Quran turun dan kita manfaatkan Quran, kita jadi ahlul Quran. Imma sami'a wa imma qari'a, sama ada kita dengar wa imma kita baca. Mudah-mudahan kemuliaan Quran jatuh pada hati kita. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, itu yang pertama yang saya nak ceritakan, bahawa Quran ini adalah diturunkan dengan penuh kemuliaan. Dan cuba lihat dalam ayat yang tadi 185 suratul Baqarah. Kalau kita kaji tuan-tuan dan puan-puan, bermula 183 sehingga 187 ayat yang menceritakan perihal dalam bulan Ramadan, pelbagai bentuk hukum hakam, perjalanan, pelaksanaan dalam bulan Ramadan. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau hari ni bulan Syaban, tak lama dah nak masuk Ramadan ni kan, berapa juzuk dah kita baca? Tak lagi Ustaz, tak mula lagi, nanti lo. Nampak? Kita lah bukan apa, tunggu Ramadan. Tak apa, ada yang nak start Ramadan, tak apalah. Bukan apa, takut enjin tu jenis kereta kancil je, jadi tak dan sampai kat Kuala Lumpur, semput lah kali berhenti pintu je. Baik kita mula pelan-pelan kayuh orang kata. Kalau tidak tertinggal setiang dua, rugi tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian, pertama berkenaan dengan Quran itu dengan penuh kemuliaan diturunkan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua saya nak sebut berkenaan dengan Quran ini, iaitu Quran ini adalah kitab mukjizat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kelebihan, kehebatan ayat yang Allah turunkan untuk seluruh makhluk. Sebagai satu contoh kepada kita bersama, dalam suratul Isra pada ayat 88, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Tuan-tuan, Allah cerita dalam Quran, kalaulah manusia dan jin, dua kumpulan makhluk yang Allah cipta terbesar di muka bumi ini, kumpulan ini berkumpul dan menciptakan perumpamaan ataupun keadaan seumpama Quran, nescaya mereka tidak mampu untuk mendapat setanding dengan Quran. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita manusia yang cuba mencipta Quran di zaman Nabi? Siapa namanya tuan-tuan? Musailamatul Kazzab. Dia nak tanding Quran, dia nak challenge dengan dakwah Nabi, dia nak tengok hebatnya perkataan Arab itu berbanding dengan perkataan yang ada di dalam Quran. Walaupun perkataan itu Arab, jauh berbeza dengan nilai bahasa Arab yang sedia ada. Syair maupun puisi maupun madah dan sebagainya dalam bahasa Arab tidak tertanding, tidak setanding dengan Quran. Musailamatul Kazzab mencipta satu surah binatang yang besar yang ada belalai, namanya Al-Fil. Kita baca kan? Cuba tuan-tuan baca Ustaz surah Al-Fil tu. Allah Ustaz, apa nak ingat Ustaz celah-celah ni tanya. Yalah, kita surah Al-Ikhlas dia duk apa? Kan? Tu baru sikit je, bukan apa tahun lepas kita jadi tu imam lah kan? Rumah masing-masing. Kan? Tahun ni baru terbuka sikit, alhamdulillah, rasa lega lah aku, pencen awal kali ni main masjid lah pula. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian. Betul, kita baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil ila akhir al-ayat. Sadaqallahul azim. Itu yang kita baca. Pun begitu kita tak berapa nak faham kita. Sedangkan Musailamatul Kazzab mencipta satu lagi perumpamaan surah yang namanya sama tetapi tak sama maksud, dan kita akan dengar sama-sama. Saya bacakan tuan-tuan, tuan-tuan dengar. Bunyinya begini: Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil zanabuhu qalil wa khurtumuhu tawil. Oh, tuan-tuan mendengar ayat Quran kan ni? Saya buat saya duduk keluar. Kalau kita orang yang biasa-biasa, wih sedap juga syair ni. Syair pula. Tuan-tuan, maksudnya begini: Al-fil mal-fil, gajah. Apa itu gajah?
Siapa yang dapat rasakan bagaimana keadaan gajah? Gajahnya, belalainya panjang dan ekornya pendek. Tu terjemahannya. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan gelak tak? Tuan-tuan betul gelak, nampak? Nak tanding dengan Quran jauh berbeza, tuan-tuan. Sebab itulah kita yang ada hari ini diturunkan Quran selama 23 tahun. Dalam kiraan 22 ke 23 tahun dalam kehidupan baginda Nabi SAW, yang hari ini kita dapat satu mushaf tanpa tunggu beberapa tahun untuk kita dapat satu nuskhah yang sudah sempurna. Maka bersyukurlah kita untuk mendalami, mentadabur dan mengamalkan isi kandungan Quran. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, diturunkan bagi pembacanya rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, kenapa saya katakan begitu? Dalam hadis yang muktabar disebut oleh Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu wa bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu ila akhiril hadis atau kama qala. Tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kata Nabi SAW, sesuatu ataupun sekumpulan manusia yang berhimpun di dalam rumah-rumah Allah, ataupun kita sebut masjid, masjid. Kalau orang Arab sebut jami', tempat berkumpul. Kita masjid jami'. Masjid dah tempat berkumpul dah. Ataupun kita maksud tempat sujud lah, masjid tu tempat sujud. Jami' tempat berhimpun. Tu dia orang Arab kata jenuh, mereka lagi ramai. Tempat sujud dah ramai orang dah, berhimpun pula. Takkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, apa kata Nabi SAW? Iaitu orang yang duduk di dalam rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, duduk sama-sama baca Quran, belajar sama-sama. Apa yang berlaku kepada mereka? Mereka akan diturunkan rahmat, diturunkan nilai ketenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak percaya cuba tengok sekali lagi. Sebelum balik tak lagi kan mayang isyak kita buat halaqah Quran. Tak dan 3 minit lenguh kaki. Tak lenguh kaki rasa menguak dah. Mengantuk. Awak malam ni mengantuk awal pasal apa tahu dah. Padahal baru hari Selasa kan. Bukan hari Khamis lagi. Pasal apa tahu mengantuk ni. Tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Tu di antara nak sebut tentang ketenangan, bukan sebab kita, Allah bagi kepada kita ketenangan. Tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, dalam satu kajian seorang doktor di satu hospital di Florida, dia buat satu kajian dan nukilan dia dinukilkan dan diterbitkan dalam satu majalah namanya Detik Islam. Sekitar tahun 2012 pada bulan Ogos tak silap saya, keluar keterangan yang menyatakan bahawa dia seorang doktor yang merawat manusia biasa, tak kira sama ada dia Muslim maupun tidak, di Florida. Bukan di Malaysia, di Florida. Dia buat kajian iaitu apabila dia berada di pesakit yang datang ke klinik dia akan memasang Quran. Selama lebih kurang bagi orang dengar ni, ialah macam kita nak menanti giliran nombor kan. Duduk kat depan tu kadang-kadang tengok TV, kadang-kadang baca majalah kan, kadang-kadang baca surat abang. Dia pasang Quran. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian? Masalah penyakit yang dialami oleh seseorang pesakit itu memang betul tak boleh lega lagi. Tetapi dari nilai psikologi untuk Ustaz, situasinya ialah hampir 97% pesakit yang masuk bertemu dengan beliau semuanya dalam keadaan tak apa, saya serahlah, okeylah kot. Jadi macam dah sihat, padahal tak sihat lagi. Kerana ketenangan yang dapat daripada alunan Al-Quran. Pun begitu tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, beberapa kajian lain dalam persidangan Islam di Afrika Selatan, juga dalam kajian di UM, beberapa orang pakar doktor-doktor buat kajian berkenaan dengan nilai pembacaan Quran, bagaimana getaran kepada jiwa dan hati kita serta akal untuk penerimaan, betul ada reflect dia, ada kesan baik dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, cuba tengok macam anak-anak kita yang duduk dalam kandungan kan, bayi tu kan, diperdengarkan Quran, apa yang berlaku? Keluarnya dia mudah-mudahan jadi seorang hafiz. Tak jadi hafiz pun boleh baca Quran dengan baik, sebutannya lancar, sebab ketika dia berada di dalam perut dia pernah mendengar alunan Quran. Ni tidak duduk dalam perut dengar apa? Tak mau cerita lah, sebab saya terlibat secara tak langsung. Ni cerita apilah kat hampa kan. Dia duduk di Kuala Lumpur ni macam-macam. Cerita muda tu lara ni. Duduk sana, betul, kita bertugas di JAKIM. Dalam masa yang sama kadang-kadang kawan kita telefon, Ustaz nak minta tolong,
Minggu ni kita ada rakaman tu macam lawak tu kan, ada satu stesen TV lah, dia ada program lawak-lawak tu. Memang kalau kita tengok pun kita ada garis panduan melawak ni, bukan tak boleh melawak, boleh, tapi ada had dia. Jangan sampai terbongkar-bongkar gelak tu kan, sampai berguling-guling. Okey, dia minta kita tengok. Tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, bila saya turun tengok, betul dia buat lawak ya Rabbana kan, kita macam hai puasam ni. Boleh azan, duk tengah nak azan ni, saya test sana, saya test geng-geng pelawak. Bukan kita ni geng-geng pelawak, saya nak test azan no. Allahu kia karo cukena kasih kenia. Dia menyanyi lagu Mahir Zain. Contoh walaupun di atas pentas tu dia orang lain bakat gelak lah. Cuma kita sebut bila title azan jangan dimain-main. Kan sensitifnya kita berkenaan dengan syiar Islam. Begitu juga dengan kalimah-kalimah Allah. Tapi bagusnya ialah saya nak sebut mereka boleh menerima hakikat teguran ini. Tuan-tuan, bila kita bacakan Quran, saya cakap kepada mereka, saya cakap tuan-tuan, betul kita kadang-kadang duduk atas pentas, kita bergelak ketawa, kita terlupa had batasan. Cuba tuan-tuan selitkan dengan Quran sebagai peringatan. Setidak-tidaknya kita tidak akan terbabas daripada kehidupan. Itu yang ketiga. Tuan-tuan dan puan, yang terakhir kot sebelum saya serah pada Datuk. Tak ada nak kan nanti kan. Yang terakhir tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang berlaku ialah disebutkan juga bahawa orang yang baca Quran ini perumpamaannya seperti utrujah. Mathalul mu'minul ladzi yaqra'ul Quran kamathalil utrujah wa mathalul mu'minul ladzi lam yaqra'ul Quran kamathalit tamr atau kama qala ila akhir ayat ila akhir hadis. Kata Nabi SAW, Nabi memberikan satu perumpamaan orang Islam yang baca Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah ni kalau kita nak sebut dia macam buah lemon, buah limau yang duk buat apa, kalau nak kurui pula dah, nak sihat dia kata potong buah lemon tu, buah dan tu buah madu sikit. Tapi madu tu madu yang bukan original. Madu original pintu tak boleh masuk rumah. Orang rumah kunci awal lagi. Kalau tuan-tuan bawa balik madu original, isteri-isteri tuan-tuan akan kunci rumah sebab madu tu original. Yang tuan-tuan beli tu tak berapa nak original lah, walaupun katanya original, tak faham sudah. Faham? Kok madu tu ambil daripada sempadan Thailand. Gurau tuan-tuan, gurau dah. Tu namanya utrujah, buah lemon. Tuan-tuan ambil tengok buah limau kita panggil no. Limau tak kira ingat limau tu kan. Lemon. Tuan-tuan ambil cium. Bau dia macam mana? Tu dia rasa segar tu no. Dia rasa segar. Tu tak minum lagi. Itulah perumpamaan orang mukmin yang baca Quran. Dia bau dah segar, makannya sedap. Tetapi orang mukmin yang tak baca Quran seperti buah tamar, bukan tak sedap. Tuan-tuan makan buah tamar sedap tak? Sedap, tetapi ada bau. Cubalah ambil lepas ni, pi bau tu. Sampai ke sudah tak bau tuan-tuan. Jangan dia buat macam tu lah, malu kat orang. Jangan buat itu tau tuan-tuan, kat anak-anak. Tak, memang tak bau. Nak habaq kata, Nabi dah sebut dah. Itulah kelebihan orang yang baca Quran. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin lepas ni kot saya cover balik soalan tadi berkenaan dengan amalan-amalan yang dituntut dalam bulan Ramadan, persediaan kita untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita bicara mudah untuk kita dapat syurga idaman. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada panel kita yang kedua yang berbahagia Ustaz Nabil di atas penerangan juga perkongsian berkaitan dengan kelebihan daripada Al-Quran itu sendiri. Saya tertarik dengan apa yang berbahagia Ustaz kongsikan, iaitulah tuan-tuan memang boleh nilai sendiri Al-Quran itu, iaitulah ianya diturunkan melalui perantaraan Jibril dan mengangkat Jibril menjadi satu ketua Ruhul Qudus kepada para malaikat, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad dan mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah selaku ketua kepada para nabi, dan diturunkan dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dia adalah bulan yang paling hebat dalam bulan-bulan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak tambah sikit, kalau nak jadi hebat maka kita kena bacalah Al-Quran insya-Allah. Baik, seterusnya saya nak teruskan kepada soalan panel kita yang ketiga. Sebelum tu, saya nak tuan-tuan dan puan yang hadir ni memandangkan kita berada di green light. Green light atau green light? Evergreen, zone green, macam-macam green ni kita nak sebut. Jadi tuan-tuan, kita nak minta tuan-tuan mudah-mudahan kita boleh jaga jarak sikit, risau juga
abang polis yang dekat luar tu, takut dia ambil tindakan ke lagu mana ke. Kita pun kuih lama, kuih ramai dalam ni, kuih lama, kuih seronok. Lagi risau, takut-takut kok ada isu-isu yang tidak disenangi berlaku kepada kita. Melainkan mereka yang berkeluarga, adik-beradik, itu tak apalah. Nak duduk berpeluk pun boleh, duduk atas reba pun boleh. Tapi yang lain-lain tu jaga jarak sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik. Kita teruskan kepada panel kita yang ketiga yang berbahagia, Datuk. InsyaAllah saya nak mohonkan kepada Datuk untuk kongsikan kelebihan, fadilat dan juga ganjaran yang akan diperolehi jika kita menunaikan ibadah puasa sebaik mungkin mengikut kehendak syarak. Maklumlah Datuk, lah ni orang tanya puasa tak puasa, dia memang puasa, tapi kadang-kadang mayang pun tak, tapi kadang-kadang puasa memang puasa, mulut pun tak maki orang. Jadi nak minta Datuk kongsikan kepada kita fadilat ganjaran yang sebaiknya apabila orang tu betul-betul dia mengamalkan apa yang Islam minta berkaitan dengan puasa. Dipersilakan yang berbahagia, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Moderator, ahli-ahli final, kerana masa kita, bagi menjelaskan apa yang diharapkan oleh Ustaz kita tadi, saya teringat satu hadis panjang, tapi saya nak ambil hak mula aja. Rasulullah bersabda, Ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Pak kita duduk cakap di ambang Ramadan. Wahai manusia, kamu sekarang sedang berada di ambang satu bulan, syahrun azim, agung, mubarakun, yang penuh dengan keberkatan. Jadi apa yang ahli panel disebut tadi tentang nuzul Quran, tentang kebajikan, kebaikan, termasuk dalam itu. Tapi saya tak nak huraikan perkara itu, memandangkan masa yang diberi. Kalau dibagi seorang sejam tak apalah, bolehlah berderah elok lagi. Ini masa sikit. Apa yang saya nak kata ialah syahrun, bulan azim, agung, mubarak. Semua kita yang duk puasa ni faham tak azim dengan mubarak ni? Ataupun kita seolah-olah seperti pepatah Arab ada menyebut, kullu basirin la budda an yara nur walakinnahu la yumkin an yara syai'an bidunin nur. Setiap orang yang celek dia nampak cahaya. Kalau kita buta, buh pi lampu banyak mana pun tak nampak apa, duk gelap dia. Orang yang celek dia nampak cahaya. Tetapi orang celek ini dia tak akan nampak sesuatu walaupun dia celek tanpa cahaya. Itu yang saya kata syahrun azimun mubarakun. Nampakkah kita azim dengan mubarak tu?
Fahamkah kita? Saya memang takut kita jadi orang buta. Orang buta takkan nampak cahaya. Bubuhlah berapa spotlight pun tak nampak. Tapi kita kena peringatlah, apabila kita nak masuk Ramadan. Saya ingat saya pun lama dah juga puasa. Yang muda-muda ni macam anak Nabil ni, bapa dia, pak saudara dia kawan saya. Jadi saya Tuhan bagilah panjang sikit umur kot. Maaf saya nak bagi tahu, Dr. Harundin muda pada saya setahun. Saya muda daripada Ustaz Ma'ali setahun. Makna yang tuanya Ustaz Ma'ali. Tapi Allah ambil hak yang paling muda. Dia ambil dulu. Dah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Dia muda. Lepas ni dia langkau, dia ambil atua pula. Tak balik kita dah. Apa yang paling penting kita perlu untuk jaga mata kita, boleh nampak cahaya, nampak kebenaran, nampak azimnya, nampak mubaraknya Ramadan yang akan kita hadapi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allah minaz zulumat ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila az-zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ada kaitan dengan orang celak nampak dan dalam cahaya. Dia perlu kepada cahaya walaupun dia celak. Dan Allah bagi kat kita ni, tunjuk kat kita di mana cahaya yang boleh kita dapat. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah penguasa, memimpin, penjaga, pengawal bagi orang yang beriman, iaitu Allah mengeluarkan kita daripada zulumat, kegelapan. Manusia kalau biar kat dia untuk fikir, manusia sentiasa berada dalam kegelapan. Sebab itu setiap umat di alam ini, umat manusia di muka bumi ini, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami utuskan kepada setiap umat seorang rasul. Peranan dia ialah mengabdi diri kepada Allah. Ini orang celak dalam cahaya. Selagi manusia tak kira siapa, bangsa apa, dia tidak mengabdi diri kepada Allah, masa dia hidup ni, maka dia berada dalam kegelapan. Dia perlu kepada cahaya. Yang boleh memberi cahaya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perutusan Nabi-Nabi dan Rasul dalam ayat yang saya baca tadi, iaitu setiap umat Allah hantar Nabi dan Rasul untuk
membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jangan pergi cari yang lain. Kita cari lain daripada petunjuk dan hidayah Allah, maka kita tak dapat. Sebab itu ringkasnya, Ramadan Allah yang bagi kat kita. Digandakan pahala macam-macam. Fadilat dia tak terbilang. Cukup banyak. Dengan Lailatul Qadarnya, apa semua kita dah tahu. Bagi kat kita. Sebab dia nak bagi kita celak dan diberi pula cahaya. Tak ada lagi dah jalan yang boleh kita cari untuk nak selamatkan kita di atas muka bumi, melainkan kita naklah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkanlah diri daripada taghut. Taghut ni apa? Ditafsirkan, dihuraikan oleh ulama-ulama, syaitan. Ya. Berhala. Dan apa saja yang menyesatkan kita. Elak diri, jauhkan diri, dekatkan diri dengan rumah Allah, dekatkan diri dengan sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Dekatkan diri dengan Al-Quran seperti yang disebut tadi. Walaupun Musailamah Kazab cuba bawa, tapi standard dia tak ada langsung, tak boleh nilai langsung daripada sudut bahasa Arabnya sendiri. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa yang menjadi mukjizat. Artinya suatu kelebihan yang Nabi gunakan Al-Quran ini sebagai penolong, pembantu kita dalam mencari jalan kebenaran. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita nak balik pada hadis yang saya sebut tadi, Syahrun Azim Mubarak tu, dalam Al-Quran disebut wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan olehmu, beramallah kamu. Ni kita nak beramal lah bulan Ramadan. Kita diambang. Amalan kita itu akan dituntun, pasayara, akan dilihat. Yang menjadi penuntun apa yang kita amal, apa yang kita buat. Bukan calang-calang penuntun. Allah, Rasul dan orang yang beriman. Sebab itu kita nak jaga, nak capai Syahrul Azim Mubarak ni, kita kena beramal. Ayat ini seolah-olah dia suruh kita membuat persembahan masa hidup. Ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru hisab. Dunia tempat beramal, akhirat tempat perkiraan, hisab. Ni tempat kita nak buat. Dan penonton yang kita buat persembahan tu Allah, Rasul dan orang mukmin. Satu persembahan
Yang dikira berjaya apabila penontonnya menerima dengan baik persembahan itu. Raja lawak yang ramai minat, pergi rumah siapa tengok, oh dia raja lawak semua, habis daripada Datuk Wan sampai cucu, orang minat. Baik itu dia berjaya. Lagu, pertandingan lagu, persembahannya yang jadi johan, yang banyak dapat sambutan daripada penonton. Kita ni bukan disuruh berlawak, bukan disuruh berlakon, disuruh beramal. Dan ingat, penontonnya bukan daripada kalangan penonton raja lawak, penonton muzik dan sebagainya. Penontonnya Allah, Rasul dan orang mukmin. Kalau kita nak berjaya dalam persembahan, maka kita kena persembahkan sesuatu mengikut selera penonton kita. Yang 3 jenis. Kalau kita cari hal lain, kalau lah bawa dendar sayang lah katakan, mai duk hari kenduri buat persembahan, balik habis orang tak mau dah. Bukan dah. Kena cari hal penonton suka. Tapi kita kena faham juga jenis penonton. Kalau orang muda, cara mudanya ni macam Ustaz Nabil ya, muda ni, nak bagi dia tertarik kena cara muda. Saya ingatkan balik penonton di kini, hak kita kena beramal untuk memahami secara celek dalam cahaya syahrun azimun mubarakun. Buatlah apa yang Allah suka. Apa Allah suka dalam bulan Ramadan. Antaranya kalau boleh saya sebut sikit daripada hadis tadi, saya petik sikit. Man fattara sa'iman kana maghfiratan li zunubihi wa itqu raqabatihi minan nar. Siapa yang menyediakan makanan beri kepada orang yang nak buka puasa, maka perbuatannya itu dalam bulan Ramadan dia mendapat pembebasan daripada api neraka. Ni Ramadan punya syahrun azim ni. Tapi saya dengar kita ada dengeri tak boleh dah buka-buka puasa ramai-ramai. Dia tak bagi. Negeri Ustaz Nabil apa? Yalah, kita buatlah ikut SOP. Bungkus-bungkus lah. Tapi yang penting bukan berarti dihidang, duduk ramai-ramai, dekat-dekat dan sebagainya. Bukan itu. Tapi asalkan kita sediakan makanan untuk orang yang nak berbuka puasa. Sebab tu kita tengok kalau di Makkah, Madinah dalam bulan Ramadan, ya, di pintu hotel kita turun nak pergi masjid, dia ajak pergi duduk di tempat yang disediakan, ada buah kurma dengan air Zam-Zam. Berebut orang nak ambil supaya makan makanan yang dia sediakan. Sebab dia faham, dia beri makan untuk orang yang berbuka mendapat pahala yang lebih. Saya tak tahu masa. Boleh sikit? Tak boleh dah? Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawapan yang telah pun diberikan kepada kita. Saya pun sebenarnya nak blok daripada awal lagi tadi, tapi sedap sangat kita dengar tu, seronok perkataan-perkataan sampai saya yakin Ustaz Nazim pun tengok dalam buku saya apa yang saya tulis. Sebab apa? Ustaz Nazim pun dia tak ada nak tulis apa yang Datuk sebut berkaitan dengan syair Arab tadi, tuan-tuan. Saya nak ulang balik. Kullu basirin yara nur wa laysa kullu basirin yara syai'an bidunin nur. Setiap manusia yang celik itu dia boleh nampak cahaya, tetapi belum tentu setiap manusia yang celik dia nampak tanpa mempunyai cahaya. Jadi tuan-tuan, kita nak kena dapatkan cahaya itu, dan cahaya itu sudah tentulah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi ustaz, kita masa dah tak berapa nak mengizinkan, jadi kita nak cepat. Takut-takut jemaah kita pun dia tengok muka kita, dia tengok muka jam, dia tengok muka pintu. Dia tengok muka kita, dia tengok muka jam, dia tengok muka pintu. Jadi kita tak maulah. Takut-takut lagi dia tengok berah pula. Orang nak pergi berah malam ni, kan? Jadi ustaz, kita nak teruskan kepada sesi kita yang kedua, forum kita pada pusingan yang kedua. Nak minta ustaz ringkaskan dan padatkan berkaitan dengan jawatan ustaz sendiri di CEO Maim ni ustaz. Dia tak dapat dipisahkan, bulan Ramadan dan juga zakat fitrah, kan? Zakat fitrah juga bulan Ramadan tidak dapat dipisahkan. Maka kita minta ustaz kongsikan kepada kita berkaitan dengan perihal zakat. Nak bayar zakat dekat mana? Dekat Amil ke? Ataupun dalam kampung-kampung ke atau mana ke, minta ustaz kongsikan. Dan ustaz kongsikan sikit kepada kita berkaitan dengan keseluruhannya selaku CEO Maib. Minta ustaz kongsikan kepada kita, insya-Allah. Dipersilakan yang berbahagia. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala, thumma amma ba'd. Saya tadi dengar dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Nabil, Datuk Hashim Jassin tadi, banyak benda yang boleh kita ambil daripada apa yang mereka sampaikan tentang Ramadan ini. Dan kita, yang ada pada kita ni tak lain tak bukan adalah untuk beramal, ya, dan tak lain tak bukan inilah masanya untuk kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan semangat untuk kita terus menerus melaksanakan amal. Tadi Datuk ada sebut tentang penonton yang sangat penting untuk kita jaga, dan kita kena pertontonkan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, balik kepada soalan Ustaz Syafiee tadi tentang zakatul fitr. Zakat ni dua jenis. Sebagai ringkasnya kita tahulah, sama ada zakatul mal, zakat harta, ataupun zakatul fitrah, ataupun zakatul fitr. Bahasa Arab dia panggil zakatul fitr. Dia tak panggil zakatul fitrah, tak ada. Dia panggil zakatul fitr. Tapi bahasa Melayu kita ni jadi zakat fitrah lah. Tuan-tuan sekalian, zakat fitrah dia ada kira-kira dia. Kami berbincang, pelbagai pihak berbincang, dan ada kaedah penentuan dia. Tetapi cukuplah sekadar saya sebut kepada tuan-tuan, setiap tahun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis akan menghebahkan kepada masyarakat kadar yang diwajibkan. Dia dikirakan sebagai 2.6 kg daripada harga beras semasa. Tadi bila dapat beras tadi, mungkin kita boleh timbanglah. Kita tengok kepada kadar beras semasa. Dan setiap tahun kita akan keluarkan berapa banyak, berapa kadar yang sesuai berdasarkan kepada yang dimakan oleh kebanyakan masyarakat di dalam negeri Perlis ini. InsyaAllah saya tidak mampu ataupun saya tidak berbidang kuasa untuk mengumumkannya. Yang boleh kami umumkan adalah selepas diperkenankan oleh Duri Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah. Sedemikian agama ini, sebahagian daripada tujuan beragama ini ataupun maqasid daripada beragama ini, sebahagiannya berada di tangan ulil amri, oleh pemerintah dalam soal ini. Maka Maib tidak dapat tidak akan melaksanakan seperti mana yang telah ditentukan oleh ulil amri. Tuan-tuan sekalian, nak bayar zakat fitrah ini, kita tahu zakat fitrah ini Nabi SAW telah menyebutkan tentang apa sebab kenapa disuruh kita keluarkan zakat fitrah. Nabi SAW disebutkan tujuannya adalah tuhratun lis-saimi minal laghwi war rafath. Sebabnya pertama adalah untuk tuhratul lisaim, sebagai pembersih kepada orang-orang yang berpuasa daripada lara, sia-sia. Sebab puasa kita ni, kita sebagai manusia ada perkara sia-sia yang kita lakukan, ya, yang tadi disebutkan tentang Al-Quran, tentang bagaimana mempertontonkan amal solat, kita tak lakukan, kita buat benda yang sia-sia. Yang kedua, rafath, kita lakukan benda keji. Maka puasa dia, maka zakat fitrah dia nak membersihkan kepada orang yang berpuasa pada perkara-perkara lara, sia-sia, dan juga benda-benda keji yang dilakukan. Yang kedua, Nabi kata wa tu'matun lil masakin,
Yang kedua adalah untuk nak bagi makan kepada orang miskin. Sebab itu para ulama walaupun ada perbincangan kata zakat fitrah ni boleh bagi kepada golongan asnaf yang 8, tetapi yang paling tepat adalah, yang rajih adalah diberikan zakat fitrah itu kepada 2 golongan saja, iaitu fakir dan juga miskin. Maib uruskan sedemikian. Kita ada jawatan kuasa yang menguruskan. Kita ada jawatan kuasa karya yang kita berikan amanah untuk mencari golongan fakir dan juga miskin. Kita ada mekanisme dalam pengiraan. Kita ada had kifayah yang menentukan tahap kecukupan yang diperlukan kepada masyarakat dalam negeri Perlis. Jadi oleh kerana kita ada mekanisme itu, kita ada senarai nama. Maib sendiri ada 9,000 penerima golongan asnaf, 17,000 secara sepenuhnya. Kita ada seramai 4,000 penerima secara bulanan, 17,000 ataupun 14,500 lebih kepada penerima secara berkala dalam setiap tahun. Kita akan ada mekanisme pengagihan dan sebagainya. Maka tunaikanlah zakat fitrah ataupun zakat tuan-tuan dan puan melalui maib, sebab kita mempunyai mekanisme itu. Yang pertama. Yang kedua, kita sendiri mengikut apa yang telah ditentukan oleh ulil amri dalam setiap urusan kita dalam kehidupan kita ni. Banyak yang benda yang berkaitan dengan agama ni ditentukan oleh ulil amri, sebab dia mengangkat khilaf, yarfa'ul khilaf. Dipanggil apa, hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu mengangkat benda-benda khilaf. Jadi bila sebagai contohlah, kita tahu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam soal kita duduk dalam soal Covid ni, bila ditentukan sesuatu ketetapan, kita keluarkan sesuatu kewajiban. Macam law, kita kata polis boleh rapat saf. Polis boleh rapat saf ni, iaitu kepada siapa? Kepada family yang tinggal sebumbung. Yang tinggal sebumbung. Yang 2 bumbung tak boleh lah. Kalau dia walaupun dia duduk 2 bumbung tapi dia pergi setiap hari, boleh lah kot. Nah, mungkin dia seminggu ni mungkin 2-3 hari bumbung ni tu mungkin boleh lah. Tapi nampaknya untuk family yang sebumbung dibenarkan. So sedemikian yang ditentukan oleh pemerintah perlu diikut dalam soal beragama ini, sebab dia mengangkat benda-benda khilaf. Jadi secara umumnya nasihat saya kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan sekalian, bolehlah kita menunaikan zakat fitrah seperti mana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan boleh tunai melalui maibs. Dan selain daripada itu, umumnya saya anjurkan diri saya dan tuan-tuan dan puan sekalian, kita melihat perutusan-perutusan yang telah dikeluarkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda selaku yang dipertua, perkara-perkara yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja selaku Ketua Agama Negeri, dengan tujuan untuk mengangkat khilaf dan juga menyelaras sebarang usaha-usaha yang menyentuh tentang soal-soal beragama Islam di dalam negeri Perlis ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Tuan CEO Maibs di atas penerangan berkaitan dengan zakat yang telah pun diberikan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan, bolehlah untuk kita sama-sama mengambil ruang dan peluang untuk kita membayar zakat di Maibs, dan dalam masa yang sama, tidak lain dan tidak bukan, kita juga akan menjadi ejen yang membantu untuk mengurangkan yang disebutkan sebagai fakir dan juga miskin selaku asnaf yang diagihkan oleh Maibs di dalam asnaf yang 8, insya-Allah. Baik, seterusnya kita nak ke soalan yang keempat pada malam ini, iaitulah kepada soalan yang kelima, maafkan saya. Soalan yang kelima dan soalan yang kedua untuk Ustaz Nabil, insya-Allah, iaitulah Ustaz Nabil, kita nak minta Ustaz kongsikan amalan-amalan yang boleh kita jadi ejen-ejen di dalam bulan ini untuk kita menambahkan amalan kita, untuk kita meneruskan tuntunan kita kepada Allah dan Rasul yang disebut tadi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, amma ba'du. Terima kasih pada tuan pengacara, sahabat ahli panel, seterusnya tuan-tuan perempuan rahimakumullah sekalian. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidup ini singkat. Tidak ada seorang manusia walaupun usianya lebih panjang berbanding orang lain, tetapi tetap ada tamat tempohnya. Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, bagaimana kita nak pastikan bahawa walaupun kita akan kembali ke sisi Allah, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi amalan kita tidak akan terhenti. Apa perkara yang boleh kita buat untuk sama-sama kita capai nilai kebaikan berterusan walaupun kita sudah tidak berada di dunia ini? Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, mengutip mutiara-mutiara kata daripada para guru saya yang berada di sekeliling ketika kehidupan mereka bersama dengan saya dan mereka yang lain yang kita tak sempat bersama dengan mereka, dalam kitab-kitab muktabar ada menceritakan perihal ini. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para salafus soleh diceritakan dan diriwayatkan bahawa sebelum tibanya Ramadan mereka memperbanyakkan doa.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita katakan pelbagai bentuk doa, yang penting doa adalah permohonan, permintaan suara hati kita dengan Allah. Kalau kita dulu bercinta, kita mampu untuk mengungkapkan kata-kata cinta, buat permohonan dekat bakal isteri kita, rugi kalau Tuhan adalah pemilik jiwa kita, kita tidak meminta apa-apa. Tuan-tuan puan-puan, tumpang masih hidup, banyakkan berdoa. Doa tidak membawa maksud keburukan. Doa adalah perkara yang membawa maksud kebaikan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut bahawa bagi tahu kepada hamba aku, fa inni qarib, Allah maha dekat. Yang menakutkan kita ialah kita yang menjauhkan diri pada Allah. Sedang Allah dah cerita dalam Quran, Allah dekat dengan hamba ni. Allah tak pernah berjauhan. Hatta dikala kita didatangkan kesukaran dalam kehidupan, kita mengadu kenapa Tuhan laksanakan perumpamaan ini, Allah datangkan ujian yang berat yang tak mampu aku depani, sebenarnya Allah dekat dengan kita. Tuan-tuan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, perkara pertama, banyakkan berdoa, bi kasratid doa. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mula dan berjinak-jinak dengan qiraatil Quran, baca Quran. Tuan-tuan, jangan Ramadan baru kita nak teraba-raba cari surah. Nak starting daripada surah mana? Surah besar ke surah kecil? Muka depan ke muka belakang? Juzuk 30 ke juzuk 1? Jangan. Dah boleh mula-mula berjinak-jinak. Kan? Ambil lah, yalah, mungkin balik rumah, tengok dekat rak tu dia tinggal dekat atas. Tarik-tarik gabui punya berdebu, gabui tu dia. Yalah, zaman kahwin dulu je pakai Quran tu. Quran hantaran. Tuan-tuan puan-puan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, saya teringat masa saya mengaji di Alawiyah tu. Betul tak? Ustaz duk buat lawak, tapi banyak pengajaran lah, terutama kita ni. Dia kata bila time nak suruh hafal Quran, baru nak cari Quran, padahal masa lain tu tak buat apa. Tiba-tiba seorang ustaz ni tanya dekat seorang murid, hafal dah surah yang telah dimaklumkan? Hafal, tapi tak berapa nak lancang. Habis tu nak baca, baca boleh lancang. Cuba baca. Ni bukan pula sekolah saya lah, bukan lah. Tak ingat sekolah Alawiyah tu pula, bukan. Ni cerita di luar sana. Surah mana tu nak baca, Ustaz? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, juzuk ke berapa tuan-tuan? Sot masing-masing. Apa? Ingat 13, 14, 15. Entah, tak tahuan Ustaz weh. Ya, tak apalah, kita tak payah sebab kita tak baca. Bukan kita tak baca, kita tak hafal juzuk berapa surah Ibrahim. Tuan-tuan, surah Ibrahim mula dengan kalimah apa tuan-tuan? Depan dengar, hak belakang tak apa nak dengar. Dia 3 huruf lah. Alif, Lam, Ra. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, betul kita hari ini teknologi terkedepan, Masya Allah. Tekannya dekat Ustaz Google kan, Ustazah YouTuber tu, tekan, tiuk, terus boleh ada orang baca. Kita tak boleh baca, dengar je. Dulu kita kena perdengarkan. Baik, budak tadi, bila dia nak baca dekat Ustaz tu, siapa tak boleh baca? Jangan nampak huruf ni, duk nampak alif lam mim ni nak bersebut apa tu. Tuan-tuan, kalau tak erti baca, bagi orang yang bukan kita lah, orang pada kampung mana tahu tu, dia baca apa? Alif lam ra jadi ular. Kalau macam tu tok guru ketuk kepala, tenggelam kepiah. Baca balik surah sebelum tu pula. Ibrahim belakang ni sikit surah. Ustaz jangan tanya Ustaz. Ya, surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du 4 ayat, 4 kalimah. Mula dia Alif Lam Mim Ra. Kalau tak erti baca, kau tu baca apa? Al-Mari. Ustaz tahu. Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa saya katakan kena berjinak-jinak? Setidak-tidaknya hukum tajwid, fasahah dari sudut perkataan Arabnya
kita mampu untuk belajar. Setidak-tidaknya kita dah bersedia dengan sambutan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, mula berjinak-jinak untuk sedekah. Disebut oleh Datuk tadi, disebut oleh Fadil Ustaz, kenaan dengan situasi kita nak mengambil peluang Ramadan ini untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Jangan tunggu Ramadan saja, mula saat ini. Tuan-tuan, di Kuala Lumpur, saya cerita ni pengalaman. Kita buat kuliah subuh, Datuk. Kuliah subuh kebetulan upgrade sikit. Tak buat kuliah, kita buat forum subuh perdana Ramadan sebelum ni, bukan Ramadan tahun lepas. Sebelum tu saya tak silap siapa seorang lagi yang sebelah ni, Ustaz Haslin Bollywood kot, kalau tak silap lah. Lepas tu seorang lagi imam muda apa, tak ingat seorang lagi. 3 orang. Forum perdana, forum subuh perdana. Bukan Piuris. Piuris tak terkenal lagi waktu tu. Mampus dia pun ni, duk kira Piuris je. Cukup-cukup lah Ustaz, dah dapat orang dia lah. Dah. Baik, tuan-tuan dan puan rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku saya nak sebut berkenaan dengan kita tengok sedekah ni. Walaupun dia perkara nampak macam biasa, tetapi sebenarnya dia luar biasa. Saya kuliah forum subuh perdana, kita buat kutipan macam biasa lah, kutipan macam biasa kan. Yalah, kalau main subuh ni boleh bilang kot no, berapa sah je. Dalam kebiasaan kita lah, kalau subuh buat kutipan, rasa-rasa berapa ringgit nak dapat Ustaz? Rasa-rasa lah Ustaz, berapa ringgit? 200. Itu standard kita. Bukan nak kata kita low standard, tak. Ni kalau kata bilangan yang biasa ataupun acap kali orang datang, nilai 200, paling tinggi 500 lah kita kata. Tuan-tuan, subuh perdana yang kita buat tu sekali baru RM7,000. Tu baru subuh. Masuk Jumaat, tuan-tuan, di Kuala Lumpur, antara catatan masjid, bukan masjid, catatan tempat ataupun di premis yang dibenarkan untuk mendirikan solat Jumaat, sebab ada surau kementerian, ada masjid yang dibenarkan untuk diadakan solat Jumaat berdasarkan kapasiti pekerja ataupun penduduk di satu-satu tempat. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, satu surau yang biasa je, tetapi masya-Allah tabarakallah luar biasa. Ya. Bukan luar biasa macam mana tu. Dia bukanlah duduk kayangan. Naik asahu macam duduk sorga. Tak sama je macam mana pun. Cuma tuan-tuan, hasil kutipan satu Jumaat paling tertinggi yang pernah dicatatkan iaitu di surau Bank Islam. Apa dia punya nama wakaf dia, Dadoji kan? Orang yang mewakafkan tanah tadi untuk Dadoji kan? Gitulah ya. Tuan-tuan, satu minggu Jumaat kutipannya ialah RM30,000. Masjid tertinggi di Kuala Lumpur Jumaat saja, Masjid KLCC, RM22,000. Tak termasuk bulan Ramadan ni. Saya cerita ni bukan bulan Ramadan ni, bulan biasa-biasa. Tuan-tuan, kita nak jadi luar biasa, maka bermulalah di saat ini kita jadi orang yang pemurah untuk bersedekah. Tuan-tuan, guru saya, Pak Lang saya, cerita ni masyhur, tuan-tuan pernah dengar. Seorang lelaki datang jumpa kat dia, minta pinjam duit. Ustaz biasa ni orang pinjam ni, CEO duit banyak, rumah gad depan belakang dia ni. Duit orang dia tahu. Kita tuan-tuan, Datuk no, ni pengalaman lah. Orang main minta RM5, ketak tangan nak bagi, Parkinson terus, baru RM5. Bayangkan Dr. Harundin, orang main pinjam, orang tu bukan kenal sangat, tak rapat pun, main pinjam sebab anak dia nak kahwin. Dia bukan, anak dia nak masuk universiti, sebab anak pertama dia dia dah prepare nak kahwin. Jadi duit tu banyak, dia dah prepare spare, ataupun kita kata dah masukkan sebagai deposit untuk buat kenduri. Tak berapa nak cukup, nilai nak pinjam RM1,000 Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku? Dia bagi cash RM1,000. Kawan tu kata saya nak pinjam. Datuk Harun kata tak payah, ambil. Saya nak pinjam tu, saya nak ambil, saya pinjam tak, ambil. Datuk Harun bila kali ke dia, okey, ambil lah. Kawan tu kata tanya 3-4 kali tak lagi, Datuk Harun tarik balik, ambil. Tuan-tuan, RM1,000 bagi. Apa yang berlaku malam tu? Dia tanya anak dia bagi tahu, baba malam ni kita ada program dekat rumah Tan Sri. Untuk dia pergi rumah Tan Sri, selesai majlis nak balik, Tan Sri ambil satu sampul masuk dalam poket dia. Dia apa Tan Sri? Saya main je, bukan ada apa pun. Tak, saya nak bagi hadiah. Saya tahu kalau ustaz ni saya bagi je tak mau. Saya bagi hadiah kena terima. Kan Nabi terima hadiah, Nabi tak terima sedekah. Saya pun malam ni saya terima hadiah. Ya, tak kisahlah Mercedes nak bawa balik ke, boleh saya terima insya-Allah. Gurau mana?
pakat tarik kunci Mercedes. Berah depa kata tak depa balik dulu, depa perah dulu. Tak apalah, ambil lah. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Apa yang berlaku dapat satu nilai cek, esoknya isteri dia cek yang tertulis pada kertas kosong itu nilainya 10.000.00. Bagi 1,000, siang hari malam dapat 10,000. Malam ni tuan-tuan labur untuk infak Masjid Ghufran kita di 1,000, esok bangun pagi tak pasti dapat lagi 10,000. Jangan terkejut pula. Ustaz Nabil cakap tadi dekat 10. Sebab percaya, jangan percaya Ustaz Nabil. Percaya dekat Tuhan yang namanya Ar-Razzaq. Dia yang akan bagi. Tuan-tuan, baru ni cerita betul saya berlaku ni. Ustaz ada satu program melibatkan nilai besar. Dia minta saya bantu. Nak ikut, kalau saya boleh dapat nilai itu saya makan seorang. Tapi saya fikir dari sudut keabsahan untuk meneliti perkara yang perlu untuk dikaji dengan lebih ramai mata-mata yang memandang dan tangan-tangan yang menulis, saya buat satu tim, saya bagi kepada mereka untuk menyelesaikan isu ini. Walaupun nilai itu kalau saya dapat, saya boleh terbang pergi balik je daripada Kuala Lumpur main sini. Maksudnya nilai besar lah kan. Saya bagi tuan-tuan. Okey, saya tak dapat rezeki itu. Rupa-rupanya Allah ganti saya dapat satu panggilan, Ustaz, kami nak lantik Ustaz sebagai juri wakil Malaysia untuk aksi Asia di channel Indosiar Indonesia sepanjang Ramadan pukul 2 sampai pukul 5 pagi sahur setiap malam. Naya tuan-tuan, kalau kuliah tarawih malam tu terus dengan tahajud, tak lena dah pagi-pagi. Nak sebut apa tuan-tuan? Allah kurniakan sesuatu yang jauh daripada apa yang kita dapat dengan nilai apa? Pemberian. Tuan-tuan jangan takut dengan memberi ni. Mudah-mudahan Allah akan bagi lebih. Sebab tu pepatah syair ada sebut, unfiq ma fil jib yu'tika minal ghib. Berilah sesuatu yang ada di dalam poket ataupun kocek kamu, nescaya akan datang sesuatu yang kamu takkan sangka. Percayalah tuan-tuan, dengan memberi ni Allah akan bagi walaupun bukan dengan pulangan wang ringgit yang tuan-tuan bagi. Cuba, ya. Tu yang ketiga. Dan yang keempat, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kata Datuk tadi, kata Ustaz tadi, iaitu berusaha untuk memberi makan kepada orang lain. Macam malam ni saya difahamkan saat lagi ada kambing golek, terutama kepada ahli panel. Kata bila kan kau akan datang, mereka hina nak pergi Ustaz Nabil kambing golek, syarat dia. Itu dah mai, mereka tak buat kambing golek. Ni kali ni sebut pula, kali kedua dah nak panggil pula, dia kata jenuh Ustaz Nabi nak panggil kambing golek. Dah tuan-tuan, kita bagi makan apa yang kita ada. Tuan-tuan, bagi makan betul. Tengok kepada guru Imam Malik, namanya Imam Hamad. Setiap kali Ramadan dia akan peruntukkan untuk bagi makan kepada 500 orang fakir miskin yang berada di sekitar rumah dia. Kalau saya pengalaman duduk di Mesir, tanya Ustaz Nazim, kami antara waktu yang paling bahagia ketika bulan Ramadan, paling berjimat cermat, menjadi ahli masjid min awalil waqt ila akhir Maidatur Rahman. Tuan-tuan, kita ni orang wafidin, orang luar pi Mesir, orang luar dianggap sebagai tetamu. Mereka ikram kita tuan-tuan. Betul, orang Arab ni dia punya perangai dia pongeh lah sikit lah. No, bukan nak kata mereka tak bagus hidup, mereka jenis tu. Kita ni tumpang lalu. Dan lagi nak tumpang lalu, mereka tak ada tumpang dah, memang lalu terus. Kita ni dah lah kecil, ni tolak gitu. Kepala ni pakai main, gitu. Siapa tanya ni Ustaz sama ni. Walaupun ni siqah baik dulu, kepala ni kena. Betul kan? Pijoklah macam-macam tuan-tuan. Apa yang berlaku? Ketika Ramadan mereka memuliakan kami. Kita datang duduk belakang beratok ni, dia nampak kita orang Melayu kan. Malay, ta'ala. Arab. Jangan tuan-tuan terkejut pula. Apa Ustaz Nabi cakap ni? Arab. Duduk dia kan, kalau kita pergi Mekah pun sama. Malaysia, tal, murah. Tu Bangladesh. Kan orang Arab betul, dia punya logat dia, bahasa dia. Kita diikramkan tuan-tuan. Tuan-tuan, dengan kita bagi makan, insya-Allah tuan-tuan, rezeki kita akan dilimpah ruahkan, sama ada kita maupun keturunan kita yang seterusnya. Percayalah tuan-tuan. Jadi saya tinggalkan 4 perkara tadi, antara amalan-amalan nak sampai ke Ramadan dan amalan yang boleh kita lipat ganda di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tambah kepada kita keberkatan, Allah tambah kepada kita kenikmatan, dan Allah beri kita keampunan, dan mudah-mudahan kita akan dapat syurga idaman. Wallahu taala a'lam. Jaga dulu baik-baik, kita nak dengar tausihan kita yang terakhir.
perumusan apa yang kita dapat pada malam ini, sesi penggulungan kita bagi untuk simpulkan kesemuanya daripada awal sampai habis ini, yang Allah daripada sedekahnya, daripada yang nampak cahayanya, dan itulah untuk syahadat azim dan mubarak kita yang membahagiakan untuk simpulkan kita sama-sama pulang membawakan dan bertemu dalam bulan Ramadan insya-Allah. Dipersilakan yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkara yang jarang kita beri perhatian. Kenapa Allah pilih bulan Ramadan daripada sana Hijriyah? Dia tak pilih bulan Januari daripada tahun Miladiah. Kita berpuasa. Rupa-rupanya waktu harum manis tengah keluar banyak. Dulu waktu durian tengah banyak. Kalau Tuhan pilih Januari, kalau pilih bulan 4, tiap-tiap tahun harum manis akan keluar bulan 4. Tapi dah, dia tak pilih macam itu. Dia pilih sana Hijriyah. Setiap tahun 11 hari. Kalau seorang tu dia berpuasa sampai umur 50, dia akan menghadapi musim rayyan, waktu puasa, musim harum manis, musim panas, musim hujan, musim buah. 36 tahun dia akan berulang balik suasana itu. Ini bagi kita di Malaysia yang siang malam dia lebih kurang je, sikit je lari sejam 2 jam. Bagaimana pula dengan orang yang pergi, saya betul juga lah, waktu pergi belajar dulu musim sejuk, pukul 6 duk makan sok lagi, pukul 5 pukul apa tak, sekejap lah. Melalui 4 tahun merasai suasana itu. Tapi kalau pergi, dia orang cerita musim panas, pukul 3 makan sok, esok pukul 8.30 baru boleh buka. Tapi dia tak terus menerus. Inilah kelebihan yang Allah beri rahmat kat kita, kat makhluk ini, seluruh dunia ini, bahawa dia akan berdepan dengan suasana senang, puasa pendek, dan lepas tu dia berjumpa pula dengan puasa panjang. Kalau umur dia boleh berpuasa sehingga 36 tahun, dia sekaligus. Ada orang umur 50, ialah sebab kita tak puasa daripada umur 2 tahun. Kita tunggu umur belah juga lah, saya ingat 12-13 tahun baru mula puasa penuh. Jadi kalau 36 tahun dia akan berulang balik. Cuaca, suasana dan sebagainya. Bagaimana orang yang berada di kutub 6 bulan siang tu, ada yang 6 bulan malam. Sedangkan tadi kita berpuasa pada naik fajar sampai jatuh matahari. Matahari tak jatuh.
Maka ulama telah pun memberi penyelesaian masalah ini. Kalau kita duduk di kutub, kita kena ikut negeri yang ada beza antara Isya dengan subuh. Ada yang tak ada beza. Masuk Maghrib, saat lagi tengok dah fajar naik dah. Ada yang macam itu. Maka ulama selesaikan masalah itu. Ya akhir, tadi Ustaz Nabil cakap mak kutip duit pada 30,000 di Kuala Lumpur. Mai boleh dia lain sikit lah. Padi tahun ni pun dapat banyak tapi ringan. Apabila ringan, duit sikit lah. Kita pegang pada satu hadis. Ramadan kita bersedekah. Nabi pernah sebut sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham yang diinfak mendahului 100,000 dirham. Jadi jangan pula kita di masjid ni boleh 200 bila nak penuh. Boleh 200 kita nak ikut Kuala Lumpur, siapa yang nak bagi kat kita? Sebab tak ramai orang yang berpendapatan tinggi. Jadi kita kena semai dalam diri kita. Syahrun azim mubarak itu melalui galakkan kepada infak walaupun sikit. Sebab tu Nabi apabila dia suruh infak ayat tadi, man fatara sa'iman, ada orang sahabat kata laisa kulluna ma yajidu ma yufattiru bi sa'im. Ya Rasulullah, bukan semua di antara kami yang mampu nak bagi makan orang nak buka puasa. Nabi kata kamu dapat pahala tu dengan hanya separuh daripada sebiji buah kurma. Separuh saja buah kurma bagi orang buka puasa, dapat pahala pembebasan daripada api neraka. Ataupun semangkuk air, segelas air bagi kat orang nak buka puasa. Jadi kita jangan pula ingat dah lagi tak boleh ribu-ribu. Kita terasa sesuatu apabila berdepan dengan bulan Ramadan. Kita ada sikit, bagi sikit. Ada banyak, bagi banyak. Kerana siapa yang melakukan sesuatu amalan diikuti dengan ikhlas, sebab Allah wasiat dekat Nabi Muhammad supaya 9 perkara, tapi saya sebut satu je. Al-ikhlas fi sirri wal alaniyah. Tu Tuhan suruh Nabi petua kat kita, suruh kita pula buat apa pun mesti ikhlas. Ulama mentafsirkan al-ikhlas sirrun bainal abdi wa rabbi. Ikhlas ini kita nak puasa, nak buat apa pun, rahsia antara kita dengan Tuhan. La yaktubuhul malakan, malaikat raqib atid tak tulis. Ikhlas kita dia tak boleh tulis, dia tak tahu. Yang ditulis bagi derma, bagi nak tunjuk kat orang ke, nak tayang ke, nak bagi orang kata kita ni penderma, dia tak tulis keikhlasan kita. Wala yufsiduhu syaitan, syaitan juga tak mampu untuk merosakkan keikhlasan seseorang yang melakukan. Saya rasa orang nak marah saya dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penutup daripada apa yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Hashim Jassin kepada kita, satu perkongsian berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai keikhlasan. Di akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita banyak dengar kita nak melakukan amalan, kita nak tambahkan sedekah dan sebagainya, tetapi sekiranya perkara itu adalah tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah min zalik, kita risau, bimbang, takut-takut amalan kita itu sia-sia, tak ada ganjaran apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan berakhirnya penerangan daripada yang berbahagia Datuk tadi, maka berakhirlah sesi forum Hal Ehwal Islam kita pada malam ini, iaitulah berkaitan dengan diambang Ramadan. Mudah-mudahan kita mengharapkan kita keluar saja daripada masjid ini pada malam ini, kita bersiap sedialah untuk nak menambahkan amalan-amalan kita, iaitulah untuk sama-sama kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi untuk itu saya mohon jutaan kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan seandainya kita ada menyentuh perasaan individu siapa-siapa dalam menyampaikan sedikit contoh dan juga perkongsian. Mudah-mudahan kita semua keluar dengan penuh hati yang gembira dan juga ceria, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.